Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Allahumma ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, inayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan sama-sama kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu pada malam ni. Insya-Allah sedikit masa kita ambil sebelum kita menunaikan salat fardu isyak secara berjemaah, insya-Allah, untuk sama-sama kita nak mencari ma'rifatullah, kan, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nak memperteguhkan akidah kita, tauhid kita, pegangan kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah campakkan, kan, kesuburan iman kita, keteguhan iman kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung di muka surat 12, kan. Muka surat 12. Kata tuan kitab rahimahullah taala, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan setengah tu, kan, bawah tu, kan, dan muka surat 12 tu, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lepas kita dah yang atas tu kita dah sentuhlah i'tiqad, akidah yang perlu kita buat secara umum, ya, secara ijmal, kan. Yang atas tu, dan dengan dalil sekalipun kita dah sebut, tuan kita sebut bawah tu, kan. Cuma dalil tu tak habis, kan, kita dah habis masa tu. Tapi ala kulli halnya, sebelum dalam akidah ni, dalam tauhid kita ahli sunnah wal jamaah, sebelum nak masuk satu-satu sifat, tuan ji, kan, satu-satu sebanyak 13 atau 20, kita kena pasak dulu secara umum. Kita sebut hari tu, kan, secara umum. Secara umumnya apa? Hari itulah, daripada atas tu kita ambil sepintas lalu, maka kami berkata wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya. Kena letak situ dulu, kena ikat dulu, kena yakin dulu, kan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mempunyai sifat kesempurnaan. Semua sifat sempurna, tuan ji, kan. Sifat yang sempurna tu wajib bagi Allah. Tu satu, tuan ji, kan, dulu. Lepas tu banyak mana? Amat banyak, dan sifat kesempurnaan tu banyak sangatlah. Tak ada siapa yang tahu, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah sahaja Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang tahu. Tu situ, kan. Allah ni bersifat dengan sifat sempurna.
Apa saja sifat sempurna, tu wajib bagi Allah. Kena pegang sungguh dulu akidah situ. Sebelum nak masuk satu-satu kan. Akidah dulu situ. Lepas tu apa yang kita kena buat, maka wajib wajib disabitkan. Wajib untuk dia mengaku dan dia iktikad, dia yakin, dia pegang kemah dalam hati, jadi satu akidah baginya Ta'ala atas jalan ijmal. Boleh situ kan tadi? Maksudnya yang tadi, yang sifat kesempurnaan semua bagi Allah tu, dia kena iktikad lah, pegang kemah dalam hati. Kita kata hari tu tak cukup kalau dia tahu saja kan? Tapi tak ada buat apa pun. Dia tahu Allah ni bersifat dengan sempurnaan, tapi tak ada pun dia letakkan keyakinan dalam hati dia, tak boleh. Tak jadi akidah. Ni secara umum ni. Okey. Lepas tu yang bawah tu mustahil, sama juga. Mustahil ni, mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kekurangan, dan sifat kekurangan tu pun banyak juga. Sebab apa banyak? Sebab lawannya tadi kan. Yang sempurna banyak, yang kurang pun banyak juga lawan dia. Lawan dia pun banyak juga, dan semua sifat kurang mustahil bagi Allah. Mustahil atas Allah kan. Lepas tu tiada terhingga juga melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang tahu. Sebab banyak kan, akal kita tak boleh nak tahu. Boleh situ kan. Lepas tu apa yang kita kena buat dengan sifat mustahil ni? Wajib juga untuk disucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Kena letak dalam hati untuk kita sucikan Allah Taala, nafikan sifat kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifat sempurna kita pegang, yakin, ikat, kemah sebagai satu iktikad akidah kita, yang kurang nak disucikan. Boleh? Tak ya. Dua poin lah yang kita kena buat, kena ambil tahu, dan kena iktikad bagi yang sempurna dan sucikan yang kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu secara umum tu wajib tu Haji, hukum dia wajib. Boleh kan situ. Atas jalan ijmal. Sebab apa ijmal? Sebab banyak lah. Sebab banyak kan, maksudnya secara ijmal ni secara borong je. Borongnya maksudnya apa saja kesempurnaan tu wajib bagi Allah. Apa saja kekurangannya tu disucikan Allah. Habis itu. Dan dalil. Dalil dia pun tunjuk dalil. Dalil ni demikian itu kedua-dua tadi. Dalil yang wajib sifat sempurna bagi Allah, dan dalil ni juga untuk menolak kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jikalau bahawasanya, jikalau tiada bersifat ia Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat kesempurnaan, kalaulah Allah tak bersifat dengan sempurna, nascaya bersifat ia Allah dengan segala lawannya. Kalau tak sempurna, maka Allah akan bersifat dengan sifat yang lawan bagi sempurna. Apakah sifat lawan bagi sempurna itu? Iaitu segala kekurangan. Kan nampak dalil tu? Dalil akli ni. Dalil akal. Dan kekurangan tadi bagi Allah Ta'ala mustahil. Mustahil tu aja kan? Mustahil. Kalau Allah tak bersifat dengan sempurna, pasti akan dia bersifat dengan lawan dia. Wajib kan? Lawan dia kurang. Kurang itu mustahil bagi Allah. Kerana jikalau bersifat ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kekurangan, nascaya tiada menjadi ia Allah akan sesuatu pun daripada alam ini. Tu aja kan? Kalau kurang, kalau Allah kurang, contohnya lemah, Tuhan lemah, tak bolehlah nak jadikan alam ni kan. Macam mana nak jadikan langit, bumi, diri kita sendiri kan. Sifat kurang yang ada pada dia pun dia tak boleh nak tolak. Macam mana nak menjadikan alam ni? Boleh tanya. Jadi alam ni menjadi dalil, bukti kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian itu batil.
Boleh. Dan demikian itu batil. Alam yang tak ada tu batil. Apa maksud batil? Tak betul lah. Batil, tak betul, palsu, dusta kita kata. Sebab apa? Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Alam ni duk ada kat kita semua ni. Kita duk nampak depan mata ni kan. Ada tengok langit, tengok bumi, tu aja kan. Bukit bukau, kita sendiri, haiwan, binatang. Boleh tanya. Jadi nak menjadikan semua ciptaan makhluk macam tu mestilah satu zat yang sempurna. Boleh tanya kan? Dengan telah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Maksudnya kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Itu sebagai dalil. Itulah nak pasak dulu. Nak pasak, nak ikat pegangan akidah. Boleh? Lepas tu barulah masuk dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu. Wa mimma yajibu li maulana li haqqi maulana jalla wa ala ishruna sifatan, kata Imam Sanusi rahimahullah. Dan setengah, kenapa sebut setengah? Dan setengah daripada sifat kesempurnaan. Kenapa sebut setengah? Setengah ni maksudnya sebahagian sikit daripada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terhingga tadi. Tuan je kan? Secara umum tadi kita dah i'tiqad pegang dah. Sifat yang sempurna ni banyak sangat. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Boleh tanya? Banyak sangat. Lepas tu setengah sebahagian sikit itu barang yang wajib, sifat yang wajib diketahuikan, yang wajib kita kena tahu atas jalan tafsil. Jalan tafsil, maksud apa tafsil? Secara terperinci, secara detail, secara mendalam, iaitu 13 sifat. 13 je tuan je. Daripada banyak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, 13 saja yang Allah suruh kamu mesti tahu, wajib tahu. Tak tahu berdosa ke? Kamu mesti kenal aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan 13 saja. Kita sebut itu kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi umur 60, 70 hidup atas dunia, modal umur kan, modal kesihatan, modal masa kelampangan, kemudahan, nikmat yang Allah beri duduk atas dunia ni untuk kita kena 13 je Tuan Haji. 13 kan ataupun 20 lah Tuan Haji kan. Sebab itulah kalau orang memang abaikan ilmu akidah tauhid ni, wal iyazabillah lah, dalam kubur esok-esok teruklah kan ditanya kan. Allah akan tanya Tuan Haji kan. Allah akan tanya an umurika fima afnait, umur aku beri kamu buat apa atas dunia, tak kenal juga aku. Contoh gitu ya kan. 13 je. Katalah kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata letak 100, tu pun sikit lagi Tuan Haji. Sikit lagi sebab sifat Allah kesempurnaan tak terhingga Tuan Haji. Tak terhingga banyak, tak tahu berapa kan. Kalau 100 pun sikit lagi. Kalau 200 pun sikit lagi kalau kita bandinglah dengan sifat kesempurnaan Allah. Setengah ulama kata rahmatnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah pada hamba dia letak 13 saja. Yang ni kamu kena tahu sungguh. Untuk siapa? Untuk kamu juga. Untuk kita juga hamba ni, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan nak teguhkan sungguh akidah, untuk membina akidah 13 ni je. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Atau 20. Kenapa ada 2 nombor kat sini? Ada 13, ada 20. Yang ni beza mazhab kita lah. Kita sebut dah awal-awal hari tu kan. Kita ni akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab kita Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dua kan, 2 mazhab besar. Kalau fiqh solat kita ada 4 yang muktabar kan. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali rahimahumullah.
Ada 4 mazhab fiqh. Dalam akidah kita ada mazhab kita juga, Ahlussunnah wal Jamaah, dan 2 mazhab besar, Asy'ari dan Maturidi. Kalau mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam akidah kita Asy'ari, Asy'ariyah siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dulu kan, ingat balik awal-awal dulu kan. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata 13 dah cukup. 13 dah cukup untuk dia membina akidah. Atau 20 siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Satu lagi Maturidi, Abu Mansur nama dia, rahimahumullah. Al-Maturidi. Yang tadi Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahun ke-3, kurun ke-3. 260 Hijriah. Boleh tuan Haji? Atas khilaf, bezalah. Khilaf ni berbeza pendapat 13 dan 20. Yang lagi akan datang lepas ni dia akan cerita untuk kita fahamkan. Boleh? Dan kau yang rajih, pendapat yang kuat, rajih tu kuat, pendapat yang kuat nisbah kepada dalil yang imam hujah para imam tadi. Yang pertama yang kuat yang apa? Kaul yang pertama, yang 13 tu. Jadi kita boleh tahulah sini pendapat yang kuat, pandangan yang kuat Imam Abul Hasan Asy'ari 13 je. 13. Kan. Yang kita selalu sebut 20 tu. Sifat 20 kan. Sifat 20 yang tu pendapat, dia panggil pendapat yang masyhur. Yang masyhur, yang sebab orang duk sebut semua kan, jadi sifat 20. Boleh tuan Haji? Boleh nampak situ kan. Yang rajih, yang kuat 13 saja. 13 ambil daripada mana? Kena ingatlah. Ya, dalam perenggan bawah ni kita dah masuk dah ni bab akidah, dan kita kena faham dah sikit sebanyak sifat-sifat tuan Haji kan. Kita ambil daripada awal. Wujud ada kan. Wujud qidam kan, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam. 13. Sampai situ. Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah kata sampai situ. Kalau 20 ni tambah lagi 7. Tadi 13 kan? Tambah lagi 7 daripada sifat ma'ani tadi. Qudrah, kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Boleh? Qudrah. Kaunuhu aliman. Kan? Kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman. 20. Ingat kan tuan Haji kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. 13 dan 20. Boleh? Kenapa jadi kena buang yang 7 belakang? Kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari ambil 13 je? Tak ambil yang 7 lagi. Kenapa buang? Boleh ke buang? Boleh ke buang sifat Allah? Persoalan kan, boleh ke buang sifat Allah? 7-3 boleh ke jadi khilaf bab akidah? Kan kita sebut hari tu dalam bab akidah ni tak boleh nak khilaf. Tak boleh, tak macam fiqh kan. Kalau solat Al-Fatihah setengah, mazhab kita bismillah jadi satu ayat kan. Mazhab lain tak jadi satu ayat, tak apalah fiqh kan. Tapi kenapa akidah boleh juga berbeza pendapat? Nanti tuan kita akan sebut kan. Kenapa boleh juga berbeza? Boleh situ Dan kau yang rajih, yang kuat itu kau yang pertama 30. Dan sama belakang tu. Dan 7
yang tinggal lagi ada 7 lagi kan, 13 tu ada 7 lagi belakang tu. Kaunuhu, makna dia tahu tuan je kan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita sebut dalam bahasa Arab tadi, wujud maksudnya ada, kidam sedia kala kan, baqa kekal, mukhalafatuhu lil hawadis menyalahi dengan makhluk, tak sama dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendiri. Itu secara terjemahan. Makna nanti secara detail nanti akan disebut oleh tuan kitab ni kan. Wahdaniyah esa, boleh kan, yang bahasa Melayu. Kudrah berkuasa Allah, iradah berkehendak Allah, ilmu maha mengetahui kan, hayat hidup, belakang tu ada. Sami sama maha pendengar Allah, pendengar Allah. Basar penlihat Allah Subhanahu wa taala. Kalam berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan? Lepas tu kaunuhu pula, kaunuhu qadiran, Allah berkeadaan berkuasanya Allah. Tu kena tambah keadaan Allah berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Boleh tuan je? Kaunuhu hayyan, keadaan Allah Subhanahu wa taala hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah Subhanahu wa taala melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Boleh? Yang tadi sifat-sifat satu, yang bawah tu keadaan-keadaan. Kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari tak masukkan keadaan? Kenapa ada sifat keadaan? Kenapa yang sifat ma'ani itu tak ada keadaan? Itu nanti dibincang belakang lah, supaya kita faham. Boleh tuan je ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan 7 yang tinggal lagi itu, 7 baki tadi, kaunuhu kat belakang tu, keadaan Allah itu wajib diketahui juga atas jalan ijmal. Dia sebutkan wajib juga kena tahu atas jalan ijmal. Sebab apa tuan? Sebab apa? Sebab kita dah pasak dah tadi akidah yang secara umum. Kita kena balik yang asal tadi. Yang secara umum wajib bagi Allah Ta'ala yang atas tu, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan semua. Tadi kan? Bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apa saja sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pegang tadi akidah, dah ikat je. Jadi bila Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13 saja, yang kaunuhu belakang tu sifat apa? Sifat kesempurnaan juga. Boleh nampak tuan ya? Kan sampai 13 sampai kalam, sifat kalam tadi kan. 13 berkata-kata Allah. Sampai situ saja yang 13 katanya Imam Abul Hasan Asy'ari. Yang belakang berkeadaan tu, keadaan Allah berkata-kata, keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah melihat, keadaan Allah mendengar, yang semua tu pun sifat sempurna juga. Boleh tanya, sifat sempurna juga yang kaunuhu tu. Jadi bila sifat sempurna, wajib juga kena tahu cuma atas jalan ijmal saja, atas jalan umum saja. Nampak tadi? Yang tafsil atas jalan terperinci, kata Imam Abul Hasan Asy'ari 13 saja. Boleh faham ke tuan je? Boleh kan? Sekali lagi, bila sebut 13, bukan bermakna yang 7 tu tak payah. Bukan gitu, bukan faham. Dah katalah 13 je. Sifat Allah ni Subhanahu wa taala 13 je. Tapi ada yang ulama lain kata 20, 7 lagi. Soalannya yang 13 ni 7 lagi abaikan saja. Macam tu.
Bukan. Bukan macam tu. Contoh ginilah. Contohnya nak faham dalam solat. Dalam solat tu Haji. Rukun solat. Rukun. Rukun ada berapa tu Haji? Rukun solat. Rukun ada ulama kata 13 juga. Ada ulama kata 13. Ada kalau dalam kitab I'anah Talibin Syekh Ad-Dumyati tu dia kata 14. Ada kata 17 ada. Beza kat mana? Kat mana beza tu Haji? Beza tamak ninah tu kan. Yang kata 17 dia kira tamak ninah tu satu rukun. Yang kata 13 ke 14 dia kata tamak ninah masuk sekali dengan rukun. Jadi hai'ah dia, keadaan dia. Kan katalah kita kata rokok satu rukun. Lepas tu bagi ulama yang bilang rukuk dan tamak ninah jadi satu rukun, 13. Ada ulama diasingkan rukuk satu rukun, tamak ninah satu. Tamak ninah ni duduk sekejap tenanglah, sekadar baca subhanallah kan. Satu rukun jadi 2. Bila campur-campur semua jadi 17. Adakah yang kata 13 rukun solat tadi tamak ninah tak payah? Kan? Yang ulama kata 13 tadi, rukun solat yang 13 tadi tak kira sekali dengan tamak ninah. Adakah tamak ninah tak payah tu Haji? Kan? Kena juga tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah tak sah sembahyang. Haji tak sah. Kan tak sah. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang solat kan, Nabi suruh solat balik. Salli fa innaka lam tusalli, kata kamu tak solat. Ulama kaji kenapa Nabi suruh buat balik, sebab tak ada tamak ninah dalam solat dia. Rukuk Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar gitu kan, macam ayam tu yang duk patuk. Tak sah solat tadi, tak sah. Dia kena duduk sekejap sekadar subhanallah baru bangun boleh. Tu kan. Jadi yang sebut 13 pun kena tamak ninah juga. Dikira sekali dengan rukun tadi ataupun dikira hai'ah. Dia panggil hai'ah, keadaan rukun tadi. Sama juga yang ni. Yang sebut 13 adakah 7 lagi kita nak buang je? Tak, yang 7 lagi tadi, yang baki 7 sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kaunu keadaan tadi, dia akan masuk dalam sifat yang kita pegang i'tiqad secara umum yang atas tadi. Boleh faham tak itu kan? Yang atas tadi kita dah pegang wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang banyak yang Allah saja yang tahu. Jadi yang kaunuhu tu masuk dalam tu. Maksudnya kita kena tahu juga apa saja sifat kesempurnaan, kena i'tiqad wajib bagi Allah. Dan kaunuhu tadi, keadaan Allah berkata-kata, keadaan Allah berkuasa, keadaan-keadaan tadi sifat sempurna, sifat kesempurnaan. Jadi wajib untuk i'tiqad juga masuk, ikat kemah dalam hati, cuma secara ijmal. Cumanya secara umum, bukan secara detail kena tahu lepas ni satu secara detail. Sebagaimana yang diwajibkan yang disebut oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Boleh gitu kan? Boleh ya tu ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi satu lagi nak faham, satu lagi kefahaman yang kita boleh ambil, yang beza hanya bilangan sahaja. Perbezaan pendapat ulama tauhid ni, mutakallimin, ulama usuluddin ni pada bilangan saja. Pada kewajipan tak ada beza. Dua-dua kena i'tiqad wajib pula. Boleh Tuan Haji? Boleh. Yang 13, kalau ambil yang 13 Imam Abul Hasan Asy'ari ni pun kewajipan untuk ambil i'tiqad, pegang kemah dalam hati pun wajib. Secara detail terperinci, tu je beza. Yang ni pun
Yang selebihnya 7 pun wajib juga kena tahu, cuma secara umum. Tu beza detail dan umum je. Dari segi kewajipan semua wajib. Boleh situ kan? Boleh nampak sungguh. Biar clear tu aja. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib. Wajib ni. Wajib apa sini? Wajib syarak ni. Maksudnya kalau dia tak tahu, wajib diketahui. Kalau tak tahu, berdosa. Berdosa lah sebab wajib kan. Macam solat tu lah. Wajib solat. Atas jalan ijmal. Sebab apa jadi jalan ijmal? Sebab dia bilang kira sampai 13 je. Tapi bagi yang ulama yang kata 20, tadi 20 kan. Yang tu 20 kena tahu secara detail, terperinci. Sebab dia kira sekali. Dia kira kewajipan tu 20. Jadi termasuk yang 7 sekali secara detail. Tak masuklah yang secara umum. Boleh situ ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah faham tu kan? Sikit-sikit. Tiada, sambung lagi. Kita nak isyak dah. Tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Tak boleh. Tak boleh nak nafikan. Macam kita sebut tadi lah. Ambil 13 je, yang 7 lagi dia nafikan, tak payah. Nafikan maksud tak payah, menafikan, meninggalkan, mengabaikan, tak boleh. Sebab apa? Dengan ijma'. Dah ijma' apa? Itu aja kan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok pendapat satu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia ada satu, kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ada satu golongan dia panggil Mu'tazilah. Kan, Mu'tazilah ni dia kata sifat ma'ani daripada kudrah tadi. Kudrah, berkuasa, iradah, ilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam. 7 sifat ma'ani dia panggil. 7 sifat ni tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Mu'tazilah. Tak ada. Jadi macam mana Allah mendengar berkata-kata? Dia kata Allah mendengar berkata-kata, melihat, berkehendak kan, ilmu, semua dengan zat, bukan dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah berkuasa dengan sifat berkuasa Allah. Beza tu. Beza tu Haji. Allah ada zat Subhanahu Wa Taala yang maha suci, dan juga sifat yang juga qadim, yang ada pada zat Allah, sifat ma'ani kan. Mu'tazilah tak. Dia kata Allah tak ada sifat, tapi Allah mendengar berkata-kata dengan zat Allah. Itu salah kan? Salah dari segi sudut akidah lah. Tapi tak sampai kufur. Dia fasik sahaja. Sebab apa? Sebab dia masih mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dah azan kan? Dengan ijma'. Jadi kita nak faham ijma' ni je. Sikit lagi. Kenapa tak boleh nak nafikan? Kalau nafi, natijah dia baris bawah sekali tu, jadi kafir dia. Kalau dia nafikan, Allah ni tak ada, tak boleh bersifat ni, tak boleh tak berkuasa, tak berkeadaan, jadi kafir yang tu. Tapi kenapa Mu'tazilah tadi tak jadi kafir, dia fasik je? Sebab dia masih menisbahkan Allah berkuasa, cuma dengan zat saja. Boleh nampak situ. Sebab tu disebut ijma'. Apa maksud ijma' sini? Maksudnya semua ulama mutakallimin, ulama usuluddin, ulama tauhid ni masih lagi menisbahkan sifat-sifat sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma ada setengah kata dengan zat sahaja. Lari sikit je maksudnya, lari sikit, tak ada sampai kafir lagi. Boleh faham situ saja. Maksudnya Allah masih berkuasa cuma dengan zat. Kalau kita Allah berkuasa dengan sifat kudrah, sifat berkuasa Allah. Disebabkan dia masih lagi nisbahkan sifat-sifat sempurna walaupun hanya pada zat, tak ada sifat, maka tak jadi kafir lagi.
dia fasik. Tapi kat bawah ni kalau dia nafikan terus, nafikan ya Allah ni tak berkuasa, Allah ni tak berkeadaan berkuasa, tak berkeadaan berkata-kata, yang tu kafir tuan haji. Nampak beza dia? Beza kan tuan haji? InsyaAllah lah di pertemuan yang akan datang kita sambung lagi lah yang bawah ni. Dia ada banyak lagi proses untuk kita faham tuan haji kan. Kalau sifat ma'ani tahu tuan haji, kalau kita sebut sifat ma'ani, sifat kita kena kenal dulu sebelum kita nak bincang yang bawah ni. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita kenal dulu sifat nafsiyah tu apa, sifat salbiyah apa kan, sifat ma'ani apa, sifat ma'nawiyah. Betul-betul kenal, barulah kita boleh baca yang bawah ni supaya kita nampaklah clear insya-Allah. Yang terkurang tersalah saya mohon maaf, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى